Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat keberkatan berada bersama di halaqah ilmu pada pagi ini. Diingatkan juga kepada semua sahabat jannah pencinta ilmu Al-Quran yang dikasihi sekalian, seperti biasa diingatkan, kita berada di Google Meet ini, kita perlu patuhi syarat-syarat, iaitu off-kan terutama sekali mikrofon sepanjang kuliah. Mudah-mudahan tidak ada sebarang gangguan dan perjalanan kuliah kita berjalan dengan lancar, insya-Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesembuhan penawarnya kepada mereka yang diuji. Syafakallah sifaan ajilan untuk pesakit COVID, Denggi, Nur Arina Ibrahim, Safikah Amira binti Ismail, Arifah Marina binti Muhammad, itu Denggi, Muhammad Alif Aiman bin Ahmad Denggi berdarah, dan Haizatul Husna bin Hadmizam Denggi. Jadi untuk seterusnya kita doakan juga kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan sifat yang sempurna untuk Asilah Abdullah, Sariah Zakaria, Suhaila Uthman, Muhammad Adnan Ismail, Nur Aisyah Mat Arif, Ahmadilah Daniel Ismail, Suhaila Ismail, Tengku Putri Izani, Tengku Hisamuddin, Kamaria Maizara, Kamarizmi, Hasni C. Ismail, Muhammad Faizal Khan, Haja Salma Sulaiman, Amran bin Samsudin, Sadiqim bin Dangkol, Sanisah binti Kamal, Nur Adilah Zulkifli, Nurul Akilah Zulkifli, Nur Ain Husna binti Akmal Nizam, Mansur Minah, Hafifah Khalid, Timah Ibrahim, Elina Wati Abdul Aziz, Abdul Hamid Maksum, Zuraina Muhammad, Azrul Haiman, Muhammad Azwan, Rokiah Ahmad, Saidin Kamis, Engku Farhah Sahirah, Engku Syahrudin, Kamarizmi Haji Kamaruddin, Masidah binti Haji Muhammad Yusuf, Ahmad Mesrun bin Harun, Nur Azman bin Abdullah, Radilah binti Hasan, Semik binti Abdullah, Nafisah binti Ali, Munawarah binti Abdul Sabhi, Sa'ad Harun, Datin Sharifah binti Zain, Azizah binti Lebaimat, Rozalina Azmi, Rozani Abdul Karim, Rupiah Kurdi, Muhammad Zaid Jaini, Suhaini Sahari, Siti Hadijah, Muhammad Husni, Sumayyah, Muhammad Zakaria, Raziah Jaludin, Siti Rahmah Ja'far, Abdul Rahid bin Ahmad, Muhammad Amizan bin Muhammad Nasir, dan juga kepada semua yang tersenarai, iaitu hampir 300 orang, 299 yang diuji oleh Allah dengan pelbagai penyakit. Mudahan Allah berikan syifa dan mudahkan segala urusan untuk penyembuhan mereka, asbab dengan bacaan Yasin dan doa kita secara berjemaah pada pagi yang penuh barakah ini. Jadi majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh untuk terus memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Jadi merasakan bangga dan sukacita, saya persilakan Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil imani wal islam, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah pagi ini dapat bersama. Mudah-mudahan Allah berkati Alia Syahnas Amran. Allah permudahkan urusan Azizah Omar. Allah berikan kesihatan, keafiatan kepada Eda Daud. Allah berikan keafiatan kepada Hadijah Idris. Allah lancarkan urusan Haslina Umar.
Ada pada pagi ni Insun Masrum, Kamsiah Ali, Maimunah Muda. Allah berikan afiat kepada Hajjah Masni Osman. Allah berikan umur yang panjang, hidup yang berkat kepada Muhammad Rizwan Muhammad, kepada Nazifah Marjikun, kepada Nurain Abdullah. Mudah-mudahan kepada Hazlina, mudah-mudahan diberi afiat, sihat, dikembalikan kesembuhan. Nurmala Muhammad Wazir, ramai lagi yang ada ni, Ramlah Omak, Rohana Hashim, Insun Masrum, Syarifah Nur Aini, Said Omar, Siti Hajjah Maria, Ungku Normah Ungkulung, semua sekali lah yang disebut namanya ataupun tak disebut lagi namanya. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat insya-Allah. Kita syukur kepada Allah dalam banyak-banyak manusia yang pagi ni diberikan ahyana ba'dama amatana itu, kita adalah orang yang masih lagi diberikan nyawa dan kesempatan, alhamdulillah. Dalam banyak-banyak aktiviti yang dilaksanakan oleh sesiapa saja di dunia, Allah pilih kita untuk baca Al-Quran. Dan pagi ni kita akan baca Yasin. Mudah-mudahan tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jemu. Setiap kali pembacaan kita, kita bukan sekadar mendengar dan menonton, tetapi lisan kita baca, mata kita membaca, hati kita membaca, jiwa kita membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah. InsyaAllah. Ingat, satu hari nanti, tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak lagi baca Quran. Dan saya pun juga satu hari nanti sudah tidak lagi baca Quran. Ketika mana kita sudah pun meninggalkan alam dunia yang sementara ini, maka ketika itu kita sudah tidak lagi mendengar, tidak lagi membaca. Pada ketika itu kita hanya menunggu bacaan-bacaan kita untuk datang kepada kita, untuk memberikan persaksian kita untuk kita. Sama ada kita di dulu membaca Al-Quran ataupun tidak. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni suara saya dapat didengar dengan jelas. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar dengan jelas. Tak dengar? Jelas. Jelas eh? Jelas. Cantik, alhamdulillah. Kalau dapat dengar dengan jelas, mudah-mudahan. Kalau ada beberapa tempat yang tak jelas, mungkin ada cara dia keluar sekejap daripada Google Meet dan mungkin masuk semula. Mudah-mudahan ada perubahan insya-Allah. Terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan salam ceria, salam gembira. Mudah-mudahan pagi ni senyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak Mudah-mudahan. bukan anak saya nak pergi umrah besok. Semoga Umrah nak pergi. So anaknya? Ya, dengan cucunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan umrah mabrurah. Dan pesan pada anak, targetnya, niatnya, fokusnya adalah tujuan ibadah. Dan kalau diuji, bersedia untuk diuji. Dan jangan mengharapkan tanpa ujian. Tapi berusaha untuk melalui ujian dengan baik insya-Allah. Sebab sekarang suasana di sana ada agak-agak cabaran sikit. Sebab ada Piala Dunia, ada yang tiket diubah, ada yang hotel batal last minute, ada yang kena ubah kapal terbang dan sebagainya lah. Nanti dia tahulah tu tentang travel dan sebagainya. Banyak keadaan. Baik. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Hari ini kita sama-sama baca surah Yasin. Mudah-mudahan salam ceria, salam gembira. Mudah-mudahan Allah permudahkan bacaan kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا مجيب، آمين يا فتاح، آمين يا رزاق، آمين يا شافي. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan. 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 Kami menadah tangan, serta kami menadah hati kami, ya Allah, menyatakan kefakiran kami, kelemahan kami, kealpaan kami, kekurangan kami. Betapa kami memerlukan-Mu, ya Allah. Betapa kami mengharapkan kepadamu, ya Allah. Betapa kami ini meletakkan kebergantungan hati kami kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah afiah, kurniakanlah kesembuhan, kurniakanlah kesihatan kepada setiap orang yang kami niatkan di dalam hati kami untuk mereka diberikan sihat, untuk mereka diberikan sembuh, untuk mereka diberikan afiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tabahkanlah orang-orang ini ketika mana diuji dengan ujian sakit. Tabahkanlah hati mereka, ya Allah, menjadi hati yang rida dengan ketentuan-Mu, menjadi hati yang sabar dengan ujian-Mu, menjadi hati yang syukur dengan segala apa kurniaan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan ibadah mereka ketika sakit. Ingatkanlah mereka kepadamu, ya Allah, tanpa mereka melalaikan tanggungjawab kewajipan pengabdian hati mereka dan diri mereka kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah mereka dengan rawatan yang baik, dengan obat yang sesuai, dengan jangka masa rawatan yang mencukupi. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ringankanlah bebanan mereka. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ringankanlah bebanan mereka. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ringankanlah bebanan mereka. Kami juga pernah merasakan kesakitan. Kami juga pernah ditarik sementara akan keafiatan. Kami sudah ada pengalaman, ya Allah, bagaimana keadaan dan suasana ketika mana kami pernah berada dalam keseorangan, menahan sakit yang tertimpa ke atas diri kami. Mungkin saja sakit yang seumpama itu, atau yang lebih buruk darinya, atau yang lebih ringan padanya, telah dikurniakan, diberikan, diujikan kepada orang-orang yang kami doakan. Kami mohon, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui akan keadaan mereka yang sebenarnya. Ringankanlah mereka, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Kami mohon agar mereka diberikan sihat dan afiat, dapat kembali sebagaimana sebelumnya, dapat menjalankan amal soleh dan ketaatan dengan tujuan untuk mempersiapkan bekalan untuk di hari kemudian. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah rayuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permintaan kami. Kami meminta bagi pihak mereka, ya Allah, dan juga umat Islam yang lainnya,
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنا تقبل يا كريم. Alhamdulillah. 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 Apa khabar semua, sihat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tegur kok. Sihat. Alhamdulillah. 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 Gembira, ceria. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang sihat, insya-Allah nanti akan diberikan afiat dan sihat. Terima kasih siapa. Amin ya rabbal alamin. Amat memerlukan Ustaz. Saya Mudah-mudahan sihat. Masya-Allah, insya-Allah mudah-mudahan banyakkan sabar dan syukur dalam kita tak sihat. Kita dalam suasana yang mungkin kurang sihat tapi masih sudi nak baca Quran, masih sudi nak dengar Quran, masih seronok nak dengarkan ayat-ayat, pesan-pesan, riwayat-riwayat. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan semakin sihat di masa akan datang dan manfaatkanlah kemampuan yang ada insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan bukan semua yang ada pagi ni dia sihat. Ada yang kadang-kadang lututnya sakit-sakit. Yang ada pinggangnya. Yang ada pinggangnya sakit. Yang ada lutut. Yang ada tengkuknya sakit. Saya sedang sakit kanser, Ustaz. Masya Allah, syafakumullah. Ada yang sedang dalam keadaan kanser. Jadi ada yang terbaring, tak boleh bangun, ada yang tak ada daya, ada yang tak ada kekuatan badan. Masing-masing ujian masing-masing berbeza-beza lah. Tapi kita, tanda kasih sayang Allah kepada kita, alhamdulillah, kita syukur. Dulu kita tak dapat bayangkan macam mana dulu kita ingat balik mak-mak kita, nenek-nenek kita, yang mana ketika itu kita faham bahawa belum ada lagi internet, belum lagi ada dapat berhubung dengan orang. Macam mana mereka sabar ketika mereka pernah tak sihat, duduk di rumah dengan mungkin hospitalnya jauh, mungkin obatnya tak tahu nak diambil dekat mana. Macam mana mereka punya tabah dan sabar, kita tak dapat bayangkan. Saya paling tengok sekali kadang orang tengok orang pergi haji. Bila kita bawa umrah, orang tanya, hotel kita berapa jarak ya? Kita tingkat berapa ya? Tilam saya tebal berapa inci ya? Bantal saya berapa jengkal ya? Selimut saya jenis kain cotton ke kain apa ya? Bilik saya berapa langkah je besar dia? Bilik air dia ada bathtub tak? Jadi saya bila tengok macam tu, teringat orang-orang dulu dia pergi haji. Orang dulu dia pergi umrah. Dia tak sempat nak tanya bilik saya besar mana. Cuma dia bawa dapur tu. Dia bawa dapur ke hulu ke hilir. Yang penting nak cari ada beras. Ada tak macam mana belajar ada beras jual untuk dia nak masak ni, nak makan ni. Sebab masa dulu-dulu kena masak sendiri. Kena beli tong gas kat sana. Kena pilih buah-buahan, sayur-sayuran sendiri nak masak. Zaman-zaman yang belum ada catering lah. Macam mana mereka tabah dulu menghadapi kekurangan dan keterbatasan keperluan yang ada. Jadi hari ni naik kapal. Pergi naik kapal. Tapi mereka tabah, sempurna juga ibadahnya dapat. Kita ni alhamdulillah dah diberi ruang kemudahan banyak, sebenarnya banyak sangat. Hanya tinggal mengurus diri, mengurus fikiran kita, mengurus hati kita. Macam mana kita nak besarkan lagi rasa syukur yang ada. Rasa syukur kita ni tak pernah cukup lagi sebenarnya. Siapa yang pernah pergi haji yang dulu-dulu tahun 90, tahun 80 kalau dia pernah. Saya dekat sini ada satu hamba Allah. Ada seorang ustaz tu. Dia zaman-zaman yang tak berapa ketat lagi. Dia dah pergi haji ke Tanah Suci 35 kali.
Tapi sekarang orangnya dah 90 lebih. Dah tak berapa kuat lah sekarang kat rumah. Sebelum ni kalau saya jumpa dia cerita. Dia kata, dia rasa daripada pergi haji naik kapal kecil, kapal besar, kapal yang asalnya sebulan, kepada kapal 3 minggu, kepada kapal 2 minggu, sampailah berubah sampai tukar naik kapal terbang, semua dia rasa. Jadi dia cerita dengan saya tu, macam mana dulu begini, beza dengan sekarang orang pergi umrah, pergi haji ni, dia tanya berapa keping gambar dah selfie. Zaman sekarang ni, dulu berapa kali solat tasbih dapat buat. Yang kita berapa juzuk dapat khatam Quran. Dululah dia punya soalan balik daripada tanah suci. Tapi sekarang ni kita risau sikit dah lain pula. Kau dah rasa nasi unta yang sempang kat mana? Dia tanya nasi unta sempang mana dia tanya. Jadi bukan salah nasi unta, bukan salah nak makan, tapi nak ceritakannya luar biasa nikmat Allah yang Allah beri pada kita pada saat ini ya. Jadi bila kita ada Google Meet, dibantu pula ada Gema Nur Iman, terima kasih yang banyak infakkan hartanya, masanya, pagi-pagi infak ke tabung Gema Nur Iman. Mudah-mudahan insya-Allah segala infak tuan-tuan dan puan-puan yang telah diberikan itu, mudah-mudahan dia jadi amal jariah yang berpanjangan. Berikan kepada Gema Nur Iman mengurus, Gema Nur Iman pula melaksanakan banyak program-program ilmu, dan orang yang belajar pula mengamalkan pula ilmu yang dia pelajari. Mudah-mudahan selagi mana ada orang yang beramalkan dengan ilmu yang dipelajari itu, mudah-mudahan berterusanlah amal jariahnya. Jadi tahniahlah kepada yang infak subuh dan sebagainya, mudah-mudahan. Kepada yang nak pergi umrah, bulan 12 ni ramai pergi umrah. Ada sini yang akan pergi umrah? InsyaAllah ada. Ada. Ada je kan? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Malam ni Umrah pergi mabrurah. Ustaz. Masya Allah, malam ni akan berangkat umrah mabrurah insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya pun nak pergi Ustaz. Saya pergi Alhamdulillah. 14 bulan 3 sampai 2 bulan 1 tahun depan. Doakan saya Ustaz. Baik. 14 hari bulan 3. 14 bulan 12 ni sampai 2 bulan 1 Sampai 2 2023. Januari 2023. Masya Allah. Ada yang 12 hari bulan. Saya 10 hari bulan 12. Masya Allah. Oh ramai. Baik. Ada rezeki. Tahniah. Ada rezeki nanti kita buat live pula dekat Mekah pula akan datang insya-Allah. Manalah tahu kan ada rezeki nanti akan datang. Saya ni walaupun belakang tu gambar Masjidil Haram, tapi saya kat Johor Bahru sebenarnya ni. Dekat Senai Johor. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti umrah dia mabrurah. Siapa yang pertama kali kita sama-sama ingat bahawa umrah tu hukum dia wajib. Haji hukum dia wajib sekali seumur hidup. Jadi bila kita pergi umrah, kalau yang pertama kalilah, kalau yang dah kali kedua, kali tiga, hukum dia sunat. Dan niat supaya kita tujuan dia untuk menyempurnakan tuntutan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan niat semula, nak jalan boleh, tapi target khatam Qurannya ada, nak mendapatkan pengalaman berbeza pun boleh, tapi jangan lupa untuk menyempurnakan ibadah sebaik mungkin di sana. Mudah-mudahan Allah permudahkan masa niat di miqat. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan masa tawaf. Masa tawaf tu, doa banyak-banyak. Doa sungguh-sungguh. Biarlah kita menangis, biarlah kita merasa hiba, tapi tujuan kita tu syukur kepada Allah. Ada orang nak sangat pergi, tapi belum ada kesihatan. Ada orang nak sangat pergi, tapi belum ada yang namanya keuangan. Ada orang nak sangat pergi, tapi belum diberikan masa dan kesempatan. Ada orang nak sangat pergi, tapi belum ada ilmu. Dia tak tahu macam mana cara nak pergi, apa nak buat kat sana. Dia dalam dilema. Ada orang dia belum ada rasa nak pergi lagi. Jadi kita ni alhamdulillah diberi nikmat yang besar oleh Allah. Kita ada rasa nak pergi, kita ada sedikit rasa, ada ilmu nak pergi, dan kita ada niat yang baik untuk kita pergi ke sana. Dan tanam niat kita dalam hati, insya-Allah kita nak melaksanakan haji.
melaksanakan haji suatu ketika nanti. Amin, 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 amin. Niat yang baik-baik dulu. Nanti kalau berada di sana, katalah kita sampai di Masjidil Haram, kita tak jumpa jalan, tak biasa, tak jumpa pintu keluar. Jangan kita rasa kelam kabut, jangan kita rasa alamak aku ni dah sesat. Sebenarnya yang sesat tu orang yang terus tak sampai masjid. Yang tu kita kata sesat bolehlah. Tapi kalau dah duduk dalam masjid tak jumpa pintu keluar, sangka baik dulu Allah nakkan kita ni supaya berlama-lama iktikaf di dalam Masjidil Haram. Jadi tenang-tenang saja. Belum jumpa, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, syukur ya Allah. Rupanya aku ni belum jumpa pintu keluar. Atas hikmah engkau nak aku berlama-lama iktikaf di sini. Cuma aku mohon ya Allah, aku ni nak terbuang air kecil, aku ni nak terbuang air besar, aku ni perutnya sakit, aku nak kembali sekejap di hotel untuk dapat menyelenggara, membersihkan diri, mengurus diri sahaja ya Allah. InsyaAllah aku akan kembali ke tempat yang mulia ini ya Allah dengan selama sebaik mungkin. Doa, 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 doa. Sambung, cari semula mana pintu. Jangan sampai pintu aja, tak jumpa je pintu, dah menggigil, dah kelam kabut, dah telefon sana, telefon sini. Long, udah, ni mak engkau dah sesat ni, tak jumpa mana jalan keluar. Orang yang sesat memang tak pergi ke sana. Jadi, tenang-tenang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang baik kepada kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah. Apa cerita kita pada pagi ini berkenaan dengan siapa semalam ada bersama kita petang semalam? Cerita tentang apa semalam kita petang? Tentang ikhlas ya? Betul Ustaz, ikhlas. Cerita tentang ikhlas. Okey tak semalam cerita kita? Okey sangat Ustaz. Terima kasih. Boleh difaham cerita kita Boleh berkenaan faham ikhlas. Ustaz. Lagi motivasi pada kita Ustaz. Jangan ingat nak cari yang baik-baik je. Yang tak baik tak nak terima. Oh, ya baik. Apa lagi pelajaran kita pada petang semalam berkenaan tentang luar biasanya ikhlas ni? Ikhlas dalam bekerja semalam kita ada sentuh juga kan? Fokus pada matlamat Ustaz, bukan pada habuan apa yang kita nak dapat. Fokus pada tanggungjawab kita, apa yang sepatut kita buat pada saat ini. Bukan tak boleh menerima ganjaran. Dan menerima ada ganjaran atau tak ada ganjaran, itu bukanlah ukuran sebenar kepada keikhlasan. Tapi dia apa yang kita fikir, apa yang kita niat. Baik, cantik. Semalam saya tak sempat nak tanya, saya mencelah boleh Ustaz? Oh ya, tanya tentang apa? Hajah Wan Aisyah. Tentang ikhlas. Apa ni, saya ada dua soalan tapi soalan satu je saya tanya. Tentang ikhlas kita pergi ke masjid dan surau Ustaz. Sebab kita wanita tak bukanlah diwajibkan pergi ke masjid dan surau. Tapi yang macam kami ni dah malu, dah tak ada apa nak buat semua kan. Jadi lebih khusyuk lagi sembahyang berimam di masjid dan surau. Tapi dalam hati kita rasa seronok. Aku dapat 27 kali lagi Allah bagi. Adakah itu kita bertujuankan itu ataupun kita tak ikhlas untuk pergi ke surau Ustaz? Masya Allah. Bagus. Ini ada soalan yang bagus ni. Rentetan daripada, ada kaitan juga dengan surah Yusuf yang kita nak baca sedikit sambungan ini. Begini, saya pernah tak dengar orang kata gini. Okey baik. Apa kelebihan ataupun kita sebut apa salah satu kelebihan yang kita tahu berkenaan solat duha. Contoh je. Solat duha apa kelebihan dia? Yang kita tahulah. Bismillah. Murah rezeki. Murahkan rezeki. Murah rezeki kan? Mudah-mudahan rezekinya rezeki murah dan sebagainya. Pernah tak dulu ada satu hamba Allah tu. Masa tu saya pergi ada satu urusan. Jadi satu hamba Allah tu dia kerja dia gali kubur. Jadi dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ni kerja gali kubur. Dia kata, boleh tak saya mohon kepada Allah supaya hari ni saya murah rezeki? Jadi saya kata, bolehlah. Siapa-siapa pun boleh. Mohon dipermudahkan urusan rezekinya.
diberi rezeki yang halal, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Cuma dia kata, saya kan kerja gali kubur. Jadi saya pun keluar bahasa Jawa saya. So what? So what? Kalau gali kubur, apa masalahnya? Yang untuk mohon murah rezekinya. Yalah Ustaz, kalau saya dah kerja saya ni gali kubur. Lagi banyak orang mati, lagi banyak rezeki saya, kata dia. Jadi adakah saya bila saya mohon, Ya Allah, murahkanlah rezeki saya. Maknanya saya mohon, Ya Allah, banyakkanlah orang mati pada hari ni. Adakah, dia tanya, adakah apa, saya ni minta kepada Allah, mudah-mudahan, yalah aku contohlah, katalah gali kubur, diberi upah katalah RM100, contohlah, diberi upah RM100. Ada orang marah, Ustaz, gali kubur RM100, ish, mahalnya. Ini bukan masalah apa. Kalau tak nak bayar RM100, boleh saja. Cuba gali sendiri ajalah. Gali sendiri. 3 jam, 4 jam mengadap tu, dengan cangkul dia sampai ke dalam tu, nak laju-laju pula tu. Kalau dia gali manual lah. Jadi dia kata, boleh ke dia minta supaya murah rezeki? Lalu kita katakan, rezeki tu bukan kerana duit semata-mata. Macam saya kata, pernah juga ada satu orang doktor klinik swasta, klinik persendirian, dia tanya juga, boleh tak dia pada pagi ni dia minta, Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Adakah maknanya dia minta kepada Allah ramai yang jatuh sakit ambil ubat kat klinik dia? Sama juga, bukan macam tu. Rezeki ni bukan semata-mata gaji, dollar and cents. Kita ni rezeki ni dapat diberi sihat, dapat silaturahim, perkenalan berukhuwah pun rezeki. Kita diberikan yang namanya sihat pun rezeki. Iman kita meningkat pun rezeki. Ni dapat ber-Google Meet dekat Gema Nur Iman ni rezeki ke bukan rezeki ni? Dapat dengar baca Quran, sama-sama baca Yasin, rezeki ke tak rezeki? Rezeki kan? Rezeki Ustaz. Rezeki. Jadi Bukan rezeki. senang nak baca pagi-pagi kalau sendiri-sendiri. Kalau baca surat nak tunggu baca sendiri ni Ustaz, kami tak tahulah bila nak buka. Tapi bila ada jadual 6.45 ni, rasa macam ada guru besar bawa rotan. Automatik kita mesti cari. Mesti cari dah, tiba-tiba turun Pagi-pagi mesti cari online. Mesti cari dah, tengok Sebab dalam dah group. terbiasa. Dah terbiasa. Jadi semua rezeki maknanya dia apa? Man tafa'a bihin nas. Sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Jadi kita dapat manfaatkan kesihatan, masa, makanan, wang ringgit, harta, apa saja namanya rezeki. Jadi boleh saja. Okey, baik. Sekarang ni pula. Ni nak kembali kepada Hajjah Wan Aisyah punya soalan ni. Dia punya jalan dia jauh ni nak cerita dia ni. Baik. Kemudian sekarang ni ada orang tu pula dia buat sembahyang duha. Dia buat sembahyang duha dengan niat mudah-mudahan murah rezeki. Bolehkah kita katakan kepada dia, awak ni solat duha tak ikhlas lah. Patutnya awak buat kerana Allah, bukan kerana nak senang niaga. Mudah-mudahan patutnya awak buat ni kerana Allah, bukan kerana supaya bisnes lancar ataupun murah rezeki. Sepatutnya awak buat tu kerana Allah, bukan kerana nak urusan mencari nafkah tu jadi senang. Patutnya macam tu. Ada sebahagian orang dia kata gitu. Adakah salah secara mutlak? Tidak juga saya salahkan secara mutlak. Cuma sebelum nak, jadi macam tadilah, kita pergi surau tu, kita ada niat sebab mudah-mudahan nanti dapat 27 kali ganda pahala. Pahalanya lagi besar. Mungkin ada orang fikir, salah tu, awak pergi surau niat nak dapat pahala. Patutnya awak pergi surau tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana pahala. Okey, baik. Sebelum nak cerita kerana pahala, kerana 27 ganda, kerana apa tu kan, kita sebut dulu. Ikhlas ni, sebahagian ulama tasawuf dia bahagikan kepada 3 level. 3 level. Level pertama paling tinggi,
Level kedua bawah dia sikit. Level ketiga yang paling rendah. Jadi yang paling rendah ni masih masuk dalam kategori ikhlas. Cuma paling rendah lah. Baik. Kategori yang paling rendah ni macam mana? Macam mana? Orang itu dia laksanakan ibadah ataupun amal soleh. Dia buat itu kerana dia mengharapkan pembalasan dari Allah di dunia. Di dunia. Dia bukan mengharapkan pembalasan dari manusia ataupun pengiktirafan manusia ataupun pembalasan daripada siapa-siapa. Dia hanya mengharapkan pembalasan tu dari Allah. Cuma yang diharapkan tu di dunia semata-mata. Contohnya macam tadi. Dia sembahyang duha, mudah-mudahan murah rezeki. Dia buat solat. Dia bersilaturahim dengan niat mudah-mudahan panjang umur dekat dunia lah. Tapi dia dia harap dari Allah. Dia bukan harap nanti orang tengok, nanti orang panggil dia sebagai orang yang rajin ke surau. Tak, dia bukan harap dari manusia. Dia cuma harap pemberian tu semata-mata dari Allah. Mudah-mudahan dia murah rezeki, mudah-mudahan umur dia panjang. Bila dia sedekah, mudah-mudahan dia sihat. Kan Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Rawatilah orang yang sakit dari kalangan kamu dengan cara bersedekah. Jadi dia harap mudah-mudahan sedekah, dia sihat, mak dia sihat. Kan kat dunia kan? Tapi dia harapkan sihat tu kepada Allah. Dia bukan harapkan bila dia sedekah nanti orang tengok, dia sedekah nanti orang cakap terima kasih kepada dia, dia sedekah nanti orang hargai pemberian dia. Dia tak ada kerana orang, tak ada. Kalau kerana orang nanti dah terkeluar cerita ikhlas itu. Sekarang ni ikhlas juga ni, tapi level yang bawah ni. Jadi dia mengharapkan ganjaran kebaikan dari Allah tapi dekat dunia. Umur, dia harapkan tubuh badan sihat, umur panjang, rezeki murah. Allah macam-macam Allah beri kat dunia. Ini kita sebut ikhlas tapi tahap yang rendah lah. Tahap bawah. Baik. Sekarang kita naik pula yang kedua. Yang kedua ni, orang itu ikhlas, dia mengharapkan ganjaran dari Allah tapi di akhirat. Ni tinggi sikit, bagus sikit. Daripada yang nombor 3 tadi tu, yang nombor 2 ni bagus sikit. Maknanya apa tau? Dia ikhlas, dia buat kerana Allah dan dia harapkan ganjaran pahala, pembalasan. Dia harap mudah-mudahan kubur dia nanti nikmat. Dia harap nanti dia dia dapat pembalasan yang baik daripada Allah. Maknanya apa? Dia dapat 27 ganjaran. Macam tadi Hajar Aisyah sebut, mudah-mudahan dapat gandaan pahala, mudah-mudahan nanti dapat syurga, mudah-mudahan. Itu yang nombor 2. Jadi orang yang nombor 2 ni lebih baik daripada yang nombor 3. Sebab dia apa? Contoh dia gini, katalah satu orang tu dia solat duha, dia mengharapkan ganjaran akhirat oleh Allah. Dia tahu salah satu daripada asbab murah rezeki kat dunia. Tapi tiba-tiba masa dia solat duha tu, bisnes dia makin teruk. Dengar dalam dia beramalkan solat duha tu, rupanya kemampuan dia makin sempit, makin menekan. Jadi dia tak ada rasa macam, kenapa aku dah solat duha tapi masih susah lagi. Dia tak ada rasa gitu. Pada dia, rezeki aku zahirnya makin sempit ke, bisnes aku zahirnya makin susah ke, aku tidak mempeduli tentang itu. Aku hanya peduli ganjaran dari Allah nanti di akhirat. Jadi dia akhirnya membantu dia untuk dia konsisten dengan amalan tu walau apa pun terjadi kepada dia di dunia. Jadi ada bagus sikit lah, tinggi sikit lah. Yang nombor 2 ni sebab dia harap di ganjaran Allah di akhirat. Baik. Yang nombor 1, yang paling tinggi sekali atas ni, yang mana dia ni tidak fokus kepada apa yang dia nak dapat di dunia. Dia tak fokus kepada apa yang dia nak dapat atau dia boleh dapat ataupun dia bakal dapat di akhirat, ganjaran, pahala, kebaikan, pembalasan, kita sebut nikmat. Dia tak fokus pada keinginan tu. Tapi dia cuma satu saja. Dia hanya kalau itu yang Allah redha pada dia, target dia cuma redha Allah. Jadi contohnya, kita tengok macam Nabi Ayub kan. Dia zikir. Masa dia zikir ketika sakit tu macam mana dia zikir? Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini ditimpakan dengan sakit yang makin lama makin berat, tetapi engkau maha pengasih ya Allah.
Jadi makin sakit, ya Allah Engkau Maha Pengasih ya Allah. Kerana dia fikir, cara dia berfikir ialah, kalaulah rida Allah tu ada pada dia sakit, maka dia nak terus sakit. Tak apa. Sebab reda Allah ada kat situ. Ketika mana dia sakit, Allah reda pada urusan tu, maka itulah yang dia pilih. Tak kisah. Jadi dia terima apa saja. Memang hatinya ikhlas untuk Allah. Apa sahaja yang Allah reda, dia terima semua. Tanpa bantah, tanpa bangkang, tanpa nak beri cadangan lain daripada apa yang Allah beri. Sampai sebahagian orang-orang soleh tu, nak minta untuk jadi sihat pun malu dengan Allah kerana dia bimbang keadaan dia yang sakit itu yang Allah redha. Cuma dia minta supaya mereka tidak melakukan dosa saja. Para wali-wali Allah ni kadang dia cuma minta, ya Allah, aku minta satu je. Jangan mohon supaya aku ni tidak berbuat dosa. Lain, Allah nak bagi dia miskin. Sebab dosa confirm hina. Tapi kalau miskin belum tentu hina. Kaya pun belum tentu mulia. Sehat belum tentu mulia. Sakit pun belum tentu hina. Tak tentu. Ada orang sakit mulia, ada orang sakit hina. Yang betul-betul hina di sisi Allah hanya dosa saja. Kerana Allah tak redha kepada dosa-dosa yang Allah larang. Jadi dia minta satu saja. Ya Allah, aku mohon agar aku bukan di kalangan hamba-Mu yang melakukan dosa. Satu je. Lain apa Allah nak bagi, dia terima. Dia ada orang yang sampai ke tahap yang nombor satu. Bukan ikhlas untuk buat ibadah. Ikhlas terima apa saja dari Allah tanpa ada bantah satu pun dalam hati. Ini yang kira kita sebut yang secara zahirnya teori dia yang paling tinggi lah. Jadi kembali kepada Wan Aisyah tanyakan tadi tu, kalau saya pergi ke surau Ustaz, tapi dalam hati saya ni mudah-mudahan nanti Allah bagilah ganjaran 27 kali ganda, berilah ganjaran setiap satu langkah, kata Rasulullah, bersaksilah bahawa orang itu adalah orang yang beriman. Nanti makhluk-makhluk semua akan menjadi saksi orang ini adalah orang yang beriman. Kita tahu ganjaran tu. Jadi tapi kita harap ganjaran tu di akhirat. Kita tak harap ganjaran di dunia. Kira-kira lah kalau begitu masih lagi dalam ruang ataupun kita sebut border ikhlas. Cuma ikhlas tu peringkat yang kedua. Jadi kalau ada orang buat duha macam tadi tu, dia harap murah rezeki ke apa, kita taklah kata terus dia tu tidak ikhlas. Cuma kita cadangkan ikhlas yang sedia ada tu ditingkatkan lagi kepada ikhlas yang nombor 2. Siapa yang berada di ikhlas nombor 2, kita belajar lagi untuk tingkatkan ikhlas tu, mudah-mudahan menuju ke nombor 1. Dia tidaklah semudah kita bercakap sebagaimana saya bercakap pada pagi ni, kerana ianya memerlukan ilmu, memerlukan mujahadah, memerlukan pengalaman, memerlukan bimbingan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni sebersedikit, saya tak pasti menjawab ke persoalan. Mudah-mudahan lah mudah-mudahan menjawab sedikitlah persoalan yang perkara tersebut. Baik, ya saya nak tanya, kalau kita mendoa, minta doa supaya kesihatan, ialah saya pesakit kanser kan, saya mohon agar saya dapat beramal ibadah dengan baik, dengan sempurna. Adakah itu ikhlas dari saya untuk beramal ibadah ataupun untuk atas dunia aja? Bagus, itu baik. Itu perbuatan yang bagus. Itu adalah permohonan yang baik. Kerana memang kita diharuskan untuk memohon kesihatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sihat itu salah satu daripada nikmat juga. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat. Nabi yang menamakan sihat tu sebagai nikmat. Ada 2 nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ada 2 nikmat. Apa nikmat tersebut yang selalu dilalaikan oleh kebanyakan manusia? As-sihhatu wal faragh. Iaitu nikmat sihat dan nikmat memiliki masa lapang. Jadi kita ni banyak leka bila kita sihat dengan kita banyak masa lapang. Orang yang biasa ngumpat orang biasanya bila? Time sihat dengan time lapang tu lah. Tapi kalau dia fokus banyak amal jariah, kerja-kerja kebaikan sampai dia tak ada kelapangan masa, tapi diisi semua dengan benda baik,
insya-Allah dia insya-Allah sekurang-kurangnya terselamat daripada perbuatan mengumpat tadi. Tapi kalau dah tak sihat, dia pun dah tak sempat nak fikir sebab dia dah terbeban dengan keadaan. Tapi bila sihat, bila lapang, ada orang lalai begini, ada orang lalai begitu. Termasuk saya. Saya pun banyak lalai bila saya sihat, bila saya ada masa lapang. Tapi bila kita sakit, dah terbatas pergerakan kita. Bila kita dah mula tak sempat-sempat, baru kita terfikir apa yang boleh kita buat dengan masa yang sesikit ini. Tapi kadang-kadang bila kita ada masa lapang, tak ada buat apa-apa, mulalah. Kita dah mula nak lalai-lalai sikit dan sebagainya kan. Jadi macam itulah seumpamanya. Jadi kalau itu sebagai statement. Jadi kalau nak minta doa, minta berdoa, mudah-mudahan diberikan kesihatan. Niat sekali dalam hati, nak mohon diberikan sihat dalam taat. Sihat dalam taat. Supaya kalau kita diberikan sihat, package sekali. Kita dapat banyak berbuat taat. Mohon insya-Allah mudah-mudahan diberi sihat dalam taat insya-Allah. Ustaz, ya saya. Boleh tolong briefly secara ringkas repeatkan balik tingkatan ketiga, kedua dan pertama tadi Ustaz? Oh ya. Kalau ringkas dia punya tu yang ketiga bawah sekali, buat sesuatu kerana Allah untuk balasan di dunia. Buat sesuatu kerana Allah untuk balasan di dunia. Satu. Nombor 3. Nombor 2, buat sesuatu kerana Allah untuk pembalasan akhirat. Maknanya ganjaran akhirat. Nombor 2. Nombor 1 atas sekali, berbuat sesuatu kerana Allah demi redha Allah. Boleh? Terima kasih. Boleh. Dapat tu ya. Jadi dia punya kata kunci dia gitulah lebih kurang. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita bergambaran lah macam tu Allahu Akbar. Baik. Apa pula niat kita di samping kita ingatkan ganjaran tu, satu lagi yang paling rasa penting sangat kita nak pergi ke surau tu, kerana kita ni diberi kelapangan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk diberi pergi sihat berjemaah, dan jemaah itu menyebabkan kita lebih khusyuk semayang. Mudah-mudahan bagus. Itu Mudah-mudahan. Berapa dah? Untuk peringkat ketiga lagi, kedua lagi. Boleh saja. Mungkin dia bukan betul. Soalan Hajah Wan Aisyah bagus. Sebenarnya pengkategorian ataupun pengelasan ataupun pembahagian tadi itu adalah pembahagian umum. Maknanya mungkin tak Ustaz, ada orang yang dia mengharapkan dua-dua sekali. Dia buat kerana Allah, tapi dia harap juga ganjaran dekat dunia pun dapat. Dia harap juga ganjaran akhirat pun juga dapat. Kan ada macam tu kan? Kalau dia mengharapkan dua-dua, ya kita taklah katakan sebab pembahagian kategori yang ikhlas 3 peringkat tadi itu hanya untuk menerangkan tahap saja. Bukan bermakna kita nak memasukkan kategori seseorang yang ikhlas tu dalam apa? Cuma kita nak terangkan klasifikasi itu untuk menunjukkan bahawa selama mana seseorang itu buat itu kerana Allah tadi tu, sama ada ganjaran dunia atau ganjaran akhirat atau semata-mata redha Allah tanpa memikirkan dunia dan akhirat, dia masih lagi dalam satu kelompok kumpulan yang sama yang kita sebut ikhlas. Jadi kalau ada orang tu dia dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak, tidaklah menjatuhkan dia. Adakah dia masuk dalam kelas 2.5? Sebab tak 2, sebab tak 5. Jadi dia cerita dia, maknanya mungkin saja dia di sisi Allah, dia itu masuk dalam kategori orang yang 2 dan orang yang 3. Wallahualam. Jadi klasifikasi itu bukanlah untuk menentukan orang kat mana, hanya saja untuk muhasabah tahap kita tu. Kalau kita ada nombor 3 dengan nombor 2 sekaligus, mudah-mudahan yang nombor 3 yang ada dalam hati kita tu, kita kurangkan sikit. Nanti lama-lama dia pergi hanya nombor 2 je. Hati kita tu semata-mata nak ganjaran akhirat. Nanti masa kita dalam proses memujahadah diri kita, keinginan kita nak dapat ganjaran akhirat, mudah-mudahan nanti yang semua tak salah. 3-3 betul ni. 3-3 betul ni, bukan semua cerita salah ni. Tapi dalam hati kita tu dah lama-lama bila ibadah, kita kata, ya Allah, aku redha ya Allah. Kalau aku ni
alam barzah nanti dapat apa, di akhirat nampak dapat macam mana, tak mengapalah. Yang penting ya Allah, aku hanya mahu engkau redha pada aku. Aku tahu ada ganjaran jaminan di dunia, aku tahu ada kebaikan-kebaikan di akhirat yang ditawarkan olehmu ya Allah melalui lisan mulia Nabi-Mu. Namun hati aku ya Allah hanya ingin kalau engkau redha, maka itulah aku. Jadi mungkin orang tu dah sampai peringkat pertama, kemudian diganggu hawa nafsu, jadi terfikir balik ganjaran nombor 2. Kemudian mungkin dia terfikir pula hidup dia makin susah, ya Allah aku dah melaksanakan ini, mohon supaya dimurahkan rezeki. Mungkin terfikir balik nombor 3. Hati kita ni berbolak-balik, itu baru bab satu bab. Nanti kadang-kadang sampai satu ujian, hilang pula ikhlasnya pula. Jadi dia bergerak, berubah, beralih dan berpindah dari satu tahap ke satu tahap, dan dia bukan mesti statik. Setiap perbuatan kita tu mesti ada. Hanya klasifikasi yang saya terangkan itu untuk panduan kita ketika mana kita nak mengikhlaskan hati kita kepada Allah. Kita tahu klasifikasi pengelasan yang ada tu untuk bantu kita supaya bergerak kepada fasa yang lebih baik. Setelah kita tahu nombor 3 macam ni, kalau ada nombor 3, kita pindahkan nombor 2. Kalau kita di nombor 2, kita nak bergerak nombor 1. Ketika nombor 1 hilang, berpindah balik nombor 3, maka kita ingat, oh sebenarnya aku boleh tingkatkan lagi ikhlas aku dalam bab urusan ibadah yang lain pula. Lebih kurang macam itulah. Jadi mudah-mudahan, jadi insya-Allah. Jadi tak apa. Hari ni kita ambil kesempatan ni rentetan semalam kerana dalam kisah Nabi Yusuf ni, bagaimana Nabi Yusuf tu dia mengikhlaskan hati dia ketika menerima ujian daripada Allah, dicampak masuk ke dalam perigi sehingga diambil oleh orang. Dan kita akan sambung kisah Nabi Yusuf nanti dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Tapi sebelum kita cerita Nabi Yusuf ni tentang masuk pada minggu yang akan datang insya-Allah, jadi sekurang-kurangnya kita dapatlah gambaran maksud ikhlas itu, dan apa yang kita pelajari yang saya sebutkan ini insya-Allah sebahagiannya juga daripada ibrah yang kita dapat pun dari Quran juga sebenarnya. Ibrah tu dari Quran juga. Macam mana satu orang yang boleh mengikhlaskan hati dia kepada apa yang Allah tentukan untuk dia. Sekalipun dia dicampakkan masuk dalam perigi, sekalipun masuk dalam perigi, macam mana dia? Kerana dia hanya memikirkan satu sudut saja sehingga dia dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Siapa yang ambil Nabi Yusuf? Apa yang diperlakukan kepada Nabi Yusuf dan bagaimana nasib Nabi Yusuf setelah dia itu dikeluarkan daripada perigi tempat dia ditempatkan oleh adik-beradiknya yang berhasad kepada dia. Jadi mudah-mudahan yang itu kita akan ikuti dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini, siapa kat sini yang first time ada join Gema Nur Iman ni, nanti dapatkan maklumat daripada Gema Nur Iman, pukul berapa, hari apa dan sebagainya. InsyaAllah nanti saya cuba usahakan pengisian-pengisian yang mudah-mudahan dapat memberi semangat kepada kita, menghidupkan hati saya sendiri yang bercakap dan kepada kita semua mudah-mudahan. Terima kasih, jazakumullah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah berkati semua dan terima kasih kepada Gema Nur Iman. Mudah-mudahan insya-Allah asbab daripada perkongsian ilmu ni, mudah-mudahan ramai yang dapat ilmu, ramai dapat kefahaman, dan kita ni percayalah, kata guru kami dulu, kamu akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana kamu tidak terpisah dengan majlis ilmu. Benar tak benar, kita lalui dulu. Nanti kita akan tahu bezanya hidup dengan ada majlis ilmu dengan bezanya hidup tanpa majlis ilmu. Tolong pesan anak cucu kita, pandai macam mana pun, besar pangkat macam mana pun, besar mana pun rumah kereta, tolong dekat dengan majlis ilmu. Tolong dekat dengan majlis ilmu. Tentang nak buat, bila nak qada, bila nak ganti, bila nak sedar, pegang dulu, ikat dulu dengan majlis. Majlis ilmu dia lain. Dia tak boleh nak disama. Tak ada perkataan yang sesuai nak memberi penerangan kebaikan majlis ilmu tu, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dia punya banyaknya disebut dalam Quran hadis tu luar biasa.
Jadi insya-Allah memang ada beza yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah ijabahkan doa dan hajat kita pada pagi ini. Kepada yang diuji, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang sempurna, dimudahkan segala urusan untuk penyembuhan mereka. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Iaitu daripada apa yang kita nanti tentang ikhlas. Jadi banyak panduan yang kita dapat untuk mendapat redha Allah dan mudah-mudahan Allah berkati perjalanan hidup kita. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi kisah Nabi Yusuf, iaitu kisah dari Al-Quran, teruskan bersama dengan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh pihak Gema Nur Iman bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Syukran jazilan juga kepada tim pengurusan Gema Nur Iman dan juga kepada semua jemaah pencinta ilmu Al-Quran, muslimin muslimat yang dipilih oleh Allah untuk mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Semoga hari ini penuh barakah, dilimpahi rezeki yang melimpah, dilindungi dan dititipkan setiap langkah yang kita tuju dan amal ibadat kita terima Allah. Kita sangka apa yang kita hendak itu yang terbaik, tapi apa yang Allah beri itulah yang terbaik. Jadi untuk kuliah seterusnya pukul 8 pagi bersama Al-Fadil Ustaz Fazrul Rahimi, Ma'ruf Tafsir Surah Al-Kahfi, dan seterusnya terus dengan kuliah duha yang kedua pukul 9 pagi Ustaz Muhammad Aizuddin iaitu Ensiklopedia Perang Rasulullah. Sebenarnya kuliah yang kedua ini iaitu pada kuliah asar, tapi sebabkan Ustaz nak pergi umrah jadi minta dibawa ke kuliah duha yang kedua. Jadi hari ini maraton lah kita. Di kuliah lepasnya ada 2 kuliah duha 1 dan 2. Dan pukul 2 petang Muslimah bersama dengan Ustazah Helen untuk halaqah hafazan. 8 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amrah Tuda, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pukul 9 malam Muslimah bersama Ustazah Humairah untuk kelas Ta'laki. 9.15 bersama dengan Ustazah Afzan Amrul Manaf untuk kelas perdoaan. Jadi teruskanlah mengimarahkan, luangkanlah masa untuk bersama dengan kuliah-kuliah yang kita anjurkan sepanjang hari ini. Jadi sebagai penutup kuliah subuh kita, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya bacaan surah Al-As sebagai penutup tirai kuliah subuh kita. Dipersilakan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Betul, Ustaz.